Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 15 Mei 2020. Tiada kes baharu COVID-19 direkodkan di Sabah setakat semalam menjadikan jumlah kumulatif di negeri ini kekal 330 kes. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, jumlah keseluruhan 293 pesakit sembuh termasuk 2 pesakit di Kiningau. 33 pesakit masih menerima rawatan dengan 8 daripadanya kes pesakit dirawat semula. 10 daerah di negeri ini masih merekodkan kes aktif dengan Kiningau mencatat kes aktif tertinggi iaitu 7 kes termasuk 4 kes dirawat semula. Diikuti Kota Kinabalu 6 kes aktif dan Lahad Datu 5 serta 4 kes aktif masing-masing di Tawau dan Semporna. Sementara itu, 8 daerah di Sabah bebas pesakit COVID-19 selepas kesemuanya pulih daripada wabak virus tersebut. Kerajaan negeri membenarkan pergerakan rentas daerah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan. Ketika mengumumkan perkara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal bagaimanapun berkata, pengangkutan awam dibenarkan beroperasi dengan memastikan ruangan tempat duduk hanya diisi 50% bagi mematuhi penjarakan sosial. Manakala bagi kenderaan persendirian hanya 4 hingga 6 orang dibenarkan bergantung kepada kapasiti tempat duduk kenderaan. Tidak perlu kebenaran, cuma mesti ada kawalan dia. Saya sudah minta kepada pihak yang berkuasa. Kalau bas penumpang itu separuh daripada itu, jangan muatkan terus sampai duduk di atas paha. Kendaraan sendiri kita katakan janganlah sampai 6, janganlah sampai 10. Dia boleh muat 4 orang saja. Datuk Safi berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan kuih muih Hari Raya Aidilfitri 2020 di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Beliau turut mengingatkan orang ramai agar memahami tugas barisan hadapan yang bertungkus rumus membendung penularan pandemik COVID-19 yang kini mengancam seluruh dunia. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Safi berkata kerajaan negeri akan terus memberi kerjasama terhadap apa jua dasar yang diputuskan Kerajaan Persekutuan dalam pelaksanaan PKPB menerusi SOP yang jelas dan koordinasi bagi memastikan kesinambungan dan adaptasi di peringkat negeri dapat diselaras sebaik mungkin. Pandemik COVID-19 bukan sahaja mencipta norma baharu dalam kehidupan manusia sejagat, namun turut menunjukkan rasa persahabatan meskipun berlainan negara. Demikian dibuktikan seorang usahawan terkenal dari Shanghai, China, Wu Yijik yang menyumbang lebih 100,000 peralatan COVID-19 pelbagai jenis kepada petugas barisan hadapan, khususnya petugas kesihatan, keselamatan dan pihak berkuasa tempatan di Tawau yang disampaikan melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Majlis Perbandaran Tawau MPT. Sumbangan disampaikan Komander Regimen 516 Askar Wataniah Tan Sri Liew Yun Fah kepada Presiden MPT Datuk Amrullah Kamal yang juga pengerusi PKOB Daerah Tawau di bangunan MPT. Dia telah berusaha dengan kawan-kawan dia, dengan partner dia maupun daripada dalam negeri, daripada China untuk membelanjakan sebanyak kewangan untuk membantu kita. Sementara itu, Tan Sri Liew ketika ditemui pemberita berkata Wu Yijik yang merupakan usahawan sarang burung pernah menjalankan urus niaga di daerah Tawau dan tertarik dengan potensi daerah itu, khususnya urus tadbir MPT yang disifatkan sangat mengagumkan. Bantuan berupa peralatan pelindung diri untuk pengurusan jenazah, pelitup hidung dan mulut serta cecair pembasmi kuman itu juga akan diserahkan kepada petugas barisan hadapan di daerah Semporna dan Lahad Datu. Sebanyak 191 tapak binaan telah dipantau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Sabah sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac lalu hingga 10 Mei. Pemeriksaan dan pemantauan dilakukan setiap hari termasuk pada hujung minggu dan cuti umum. Pengarah CIDB Sabah Rosmin Awang Hassan memberitahu RTM di Kota Kinabalu pemantauan pihaknya mendapati kebanyakan tapak pembinaan tidak beroperasi. Pemeriksaan ini dijalankan bertujuan untuk memastikan kontraktor mematuhi SOP pembinaan dan juga Akta 342 Kementerian Kesihatan Malaysia di samping pematuhan Akta 520 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
bagi mencegah penularan wabak pandemik COVID-19. Rosmin meminta kontraktor yang bakal memulakan operasi agar sentiasa peka dan mematuhi peraturan berkaitan khususnya prosedur operasi standard SOP pencegahan pandemik COVID-19. Orang ramai yang ingin berurusan di Jabatan Pendaftaran Negara JPN Negeri Sabah diingatkan untuk membuat temujanji terlebih dahulu bagi melancarkan operasi di kaunter perkhidmatan. Langkah itu juga bertujuan menghadkan jumlah pelanggan pada satu-satu masa seiring dengan pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Pengarah JPN Negeri Sabah Khairul Aminus Kamarudin berkata, temujanji boleh dibuat secara dalam talian melalui laman sesawang JPN di www.jpn.gov.my atau melalui MyAxis di laman Facebook rasmi JPN. Menurut beliau, orang ramai tidak perlu risau dan berpusu-pusu ke kaunter kerana tiada penalti dikenakan untuk urusan lewat berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Semua pendaftaran kelahiran telah boleh dibuat, maksud saya boleh dibuat dalam tempoh 90 hari selepas PKP ditamatkan nanti, dan tiada sebarang penalti, tiada sebarang bayaran yang akan dikenakan. Begitu juga dengan urusan daftar kematian ataupun dengan pendaftaran kad pengenalan kali pertama 12 tahun. Sementara itu, petugas dan pelanggan yang ditemui mengakui situasi kini berbeza berbanding sebelum ini, namun keadaan terkawal serta teratur. Kita bertugas berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh jabatan dan kita bertugas atas kapasiti peratusan 50% setiap hari kaki tangan yang bertugas dan tidak ada hadir setiap hari lah. Kami menghadapi publik yang ramai, so terpaksa kita buat susun atur lah supaya nampak cantik dan kita mengikuti SOP yang dibenarkan oleh kerajaan untuk menjalankan tugas. Okey, bagus. Itu lebih cepat lah. Cepat untuk mendapat perkhidmatan daripada JPN. Kenapa ya Baris? Kalau saya nampak macam bagus jugalah. Ada juga penjarakan di kalangan yang datang mengawal keselamatan pun bagus juga. Diorang kasih jalan yang punya tanggungjawab. Jadi harap-harap terus beginilah. Okey jugalah kalau macam dia tidak perlu macam panjang-panjang baris macam ni kan. Kalau dia ada buat macam tu. Perkhidmatan JPN Sabah yang dibuka semula pada 11 Mei lalu turut melaksanakan prosedur operasi standard SOP dengan memastikan petugas memakai pelitup hidung dan mulut, pemeriksaan suhu, penggunaan cecair pembasmi kuman serta pencarakan sosial pelanggan. Dua anggota polis berpangkat korporal dari Ibu Pejabat Polis Keningau yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah atas kesalahan menerima wang rasuah berjumlah RM3,000 petang semalam. Direman selama 5 hari bermula semalam. Perintah tahanan reman sehingga 18 Mei terhadap kedua-dua suspek berumur 37 dan 44 tahun itu dikeluarkan Hakim Mahkamah Session Keningau Marlina Ibrahim. Mereka ditahan reman bagi membantu siasatan terhadap dakwaan rasuah mengikut Seksyen 17(E) Akta SPRM 2009. Terdahulu, kedua-dua tertuduh ditangkap berikutan laporan daripada seorang pengaduh selepas mereka dikatakan meminta rasuah untuk tidak mengambil tindakan ke atas pengaduh kerana menjumpai peralatan menghisap syabu dalam rumah pengaduh. Pengarah SPRM Sabah S. Karunaniti ketika dihubungi RTM mengesahkan tangkapan terhadap kedua-dua individu berkenaan. Sabit kesalahan, kedua-dua suspek boleh dihukum penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Kes jenayah di Tawau menunjukkan penurunan ketara sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu sehingga selasa lepas. Ketua Polis Daerah Tawau SCP Peter Anak Umbuas berkata sepanjang tempoh itu hanya 58 kes jenayah kekerasan dan harta benda direkodkan berbanding 114 kes tempoh sama tahun lalu. Ini mungkin oleh kerana kita di Tawau ini ataupun masyarakat tidak keluar daripada rumah dan juga patuh kepada PKP, ya. Jadi itulah di antara lain saya rasanya yang mengakibatkan penurunan jenayah indeks kita di sini.
SCP Peter berkata demikian kepada RTM ketika ditemui dalam Ops Payung di Jalan Klinik Tawau. Katanya Ops Payung bertujuan memastikan masyarakat di Tawau sentiasa peka dan patuh kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Katanya 6 sekatan jalan raya sekitar daerah tersebut sudah ditutup dan anggota yang bertugas lokasi terlibat kini menjalankan tugas pemantauan dan rondaan menerusi Ops Payung di beberapa lokasi yang menjadi tumpuan ramai, antaranya pusat perbankan, penghantaran barang dan pasaraya. Polis menumpaskan geng buntal yang aktif melakukan kegiatan jenayah pecah kedai di Sandakan selepas 5 ahli kumpulan itu berjaya diberkas pada April lepas. Tangkapan membawa kepada penyelesaian 15 kes pecah kedai sekitar daerah Sandakan dengan nilai kerugian dialami mangsa kira-kira RM40,000. Ketua Polis Daerah Sandakan SCP Muhammad Azhar Hamid berkata kesemua suspek lelaki warga asing yang berumur 21 hingga 37 tahun ditahan di 2 lokasi berasingan masing-masing pada 10 dan 15 April lepas. 3 daripada suspek positif dada jenis syabu. Modus operandi kumpulan itu menyasarkan kedai 24 jam, kedai runcit, restoran dan rumah ibadat dengan mengumpil pintu. Dalam sidang media di Sandakan, beliau berkata kesemua suspek tidak mempunyai rekod lampau dan kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Sepanjang tempoh Januari hingga semalam, kes jenayah di Sandakan menurun 28 kes dan 111 kes berjaya diselesaikan. Golongan belia Islam di negeri ini dinasihati memanfaatkan masa sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dengan mendalami pemahaman terhadap Al-Quran khususnya di bulan Ramadan. Ini kerana PKPB bukan alasan tidak mengimarahkan bulan Ramadan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kerana aktiviti mengaji boleh dilakukan bersama menerusi penggunaan media sosial. Demikian dinyatakan pengurus My Fun Action Cawangan Sabah, Siti Lin Saleh, selepas majlis penutupan Fiesta Ramadan Antarabangsa dalam talian di Kota Kinabalu. Jelasnya program berkenaan yang dianjurkan bersama An-Nur Quranic Center merupakan platform terbaik perkongsian ilmu yang dilaksana menerusi interaksi di media sosial. Dengan adanya program-program seperti ini, lebih ramai lagi anak-anak muda di luar sana yang terus menyemarakkan Ramadan kali ini, dan bukan sahaja Ramadan, dalam tempoh PKP ini juga memanfaatkan ruang, masa dan kemudahan internet untuk kita menjana pemahaman tentang Islam ataupun lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Seramai 10,000 belia seluruh negara menyertai program berkenaan menerusi Quran Time iaitu Tahsin Al-Quran dan Hafazan Al-Quran. Beliau berharap penganjuran program seumpama akan menggalakkan lebih ramai golongan muda memanfaatkan media sosial untuk menyemarakkan lagi bulan Ramadan dengan aktiviti berfaedah sekaligus mendekatkan umat Islam untuk mendalami Al-Quran. Baik, sekian berita Pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saudara, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.